saya dari SMK Perempuan Taman Petaling Jaya. Pada hari ini, saya akan membentangkan inovasi saya yang bertajuk HyperDoc, One Stop Center for a Super Teacher. Apakah itu HyperDoc? Sudah pasti ramai yang tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan HyperDoc dan bagaimanakah HyperDoc boleh membantu guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. HyperDoc merupakan satu alternatif kepada kaedah pengajaran konvensional yang biasanya kita gunakan di bilik darjah, iaitu kaedah chalk and talk. Tetapi pada kali ini kita menggunakan pengajaran yang bersifat interaktif mengikut kadar kendiri murid. Pembelajaran ini dilakukan secara atas talian ataupun secara digital. Bagaimanakah HyperDoc berfungsi? HyperDoc akan dihasilkan berdasarkan kepada kesesuaian sesuatu subjek. Satu HyperDoc akan dihasilkan di mana di dalam satu paparan yang mengandungi pelbagai-bagai bahan pengajaran yang boleh dipilih oleh murid. Sebagai contoh, saya telah menyediakan bahan-bahan dalam bentuk digital di mana mengandungi buku teks, video PDPC, PowerPoint, nota ringkas, kamus istilah, latihan pengukuhan dan juga satu lagi link untuk murid-murid berhubung terus bersama-sama dengan saya kerana aplikasi ini saya hasilkan semasa kita menghadapi pandemik. Walaupun selepas pandemik telah berakhir, jadi kita tidak berhenti di situ sahaja, maka inovasi ini masih lagi boleh diteruskan. Hal ini kerana rata-rata anak murid kita mempunyai kaedah pembelajaran yang berbeza-beza. Ada yang suka melihat video, ada yang suka hanya sekadar cukup dengan membaca. Jadi saya memberi ruang dan peluang kepada anak murid saya untuk meneroka berkaitan tajuk yang akan saya dedahkan kepada mereka. Jadi kita apply juga macam kaedah flip classroom. Contoh, sebelum mereka masuk kelas, mereka boleh akses apa-apa bahan yang mereka rasakan sesuai. Apa yang menarik tentang HyperDoc ini, apabila siap dibina, saya hanya perlu berkongsikan link tersebut di dalam grup Telegram bersama dengan anak-anak murid saya. Okey. Apabila kita dah lengkap, dah hasilkan HyperDoc ini, jadi saya akan share link, okey? Hanya perlu sekali sahaja link ini akan di-share di dalam grup. Jadi anak murid saya hanya perlu klik, mereka hanya perlukan internet yang minimal. Okey, seperti yang kita semua tahu, anak-anak murid kita memang ada handphone and most of the time selalunya handphone sentiasa di tangan. Jadi bagaimana saya apply jadi menggunakan handphone masing-masing, mereka masih lagi boleh belajar walaupun di mana sahaja mereka berada. Okay. Aplikasi ini bukan hanya sesuai untuk murid tetapi juga sesuai untuk guru. Contohnya, kenapa saya menggunakan konsep on the go? Contohnya, apabila kita berada di luar kawasan, murid tanya, jadi kita letakkan semua bahan dalam one stop center. Jadi mudah guru untuk tengok pada bila-bila masa asalkan kita mempunyai talian internet yang kuat. Okay. Kadang-kadang kalau line dia ding-dong nanti tak dapat. Tapi kalau kita ada talian yang stabil, insya-Allah, okay, di mana sahaja kita berada, kita pasti boleh menggunakan. Okay. Ini sebagai contoh paparan yang telah saya kongsikan link ini bersama dengan anak murid saya. Jadi apabila saya letakkan link itu, anak murid saya hanya perlu klik pada paparan yang telah disediakan, pada talian yang disediakan, mereka klik dan dia akan apply seperti contoh yang ada di sini. So mereka boleh pilih mana-mana sahaja bahan untuk mereka kita kata explore, untuk mereka explore, untuk mereka lihat mana-mana sahaja yang mereka suka. Sama ada nota ataupun video, ataupun mereka boleh mencuba kuis yang telah saya sediakan. Mengapakah HyperDoc ini menarik? Berdasarkan kepada paparan yang di sebelah saya ini, okay, kalau dilihat di sini, kita ada 6 petak kita meletakkan, kita ada 7 petak yang mana kita meletakkan petak satu buku teks. Okey. Buku teks, lepas tu kita ada video PDPC yang mana video PDPC ini kita ambil untuk daerah saya, Petaling Utama.
Okey, kami ada menghasilkan video PDPC berkaitan tajuk-tajuk, semuanya saya senaraikan di sini. Okey, jadi pelajar boleh pilih sahaja mana-mana tajuk yang bersesuaian. Contoh, tajuk Malayan Union ke, tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun tajuk berkaitan kemerdekaan berdasarkan kepada PDP yang akan dilaksanakan oleh guru masing-masing. Selain daripada video, kita juga meletakkan PowerPoint, iaitu slide-slide nota yang mana slide-slide ini telah dibekalkan oleh bahagian BPK, okay, yang telah dikongsi oleh semua rakan-rakan guru di Malaysia. Jadi sangat mudah pelajar kita mendapat bahan yang sangat berkualiti yang telah dihasilkan oleh jurulatih-jurulatih utama di seluruh negara. Jadi di sini telah berlaku kolaborasi. Jadi saya letakkan semua supaya one stop center, pelajar kita akan mendapat bahan yang terbaik untuk mereka rujuk. Okey, di samping itu saya juga menyediakan nota ringkas. Sebab sejarah nak tak nak mesti ada nota. Kadang-kadang ada pelajar yang tidak hadir ke sekolah. Apa jadi kepada mereka? Dah tak datang, apa nak jadi? Sometimes ada yang kena quarantine COVID, ada yang kena sekarang ada macam-macam kita kata virus, jadi mereka tidak hadir ke sekolah. Jadi bagaimana Hyperdoc ini boleh membantu mereka? Hanya mereka perlu klik dan follow ikut instruction di grup. Contoh hari ini saya ajar tajuk Malayan Union. Jadi mereka hanya perlu pergi ke bab yang berkaitan tentang Malayan Union. Boleh lihat mana-mana yang bersesuaian. Okey, seterusnya kamus istilah. Okey, kamus istilah ini saya sediakan juga mengikut chapter supaya mudah kerana kertas satu tak dapat tidak. Pelajar perlu menguasai fakta-fakta sejarah. Jadi untuk memudahkan proses ini, mereka boleh rujuk kamus istilah. Dan apalah guna kita buat semua tanpa latihan pengukuhan. Jadi ada juga kita sediakan latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman anak murid kita. Okey, untuk latihan pengukuhan ini saya menggunakan pelbagai, ada quizzes, okey, ada Google Form, ada Padlet. Okey, mengikut kesesuaian, dan apabila anak murid hantar, kita dapat feedback dan kita boleh lihat. Dan yang terakhir, tanya Cikgu Shima. Tanya Cikgu Shima ni ada pelajar bila klik di situ, mereka boleh masukkan apa-apa yang mereka tak faham, jadi saya akan reply. Ini sebenarnya adalah link Telegram sahaja. Okey, ini adalah contoh, saya tunjukkan satu contoh di sini. Saya ambil paparan daripada buku teks. Okey, buku teks yang telah kita digitalkan. Okey, so jadi pelajar pilih buku teks, kata dia pilih, tekan untuk saya tunjukkan sini untuk silibus tingkatan 5, tekan buku teks, dia nak bab 1. Bila tekan akan keluar 10 chapter. Jadi pada 10 chapter anak pilih katalah nak belajar tentang tajuk kedaulatan negara. Klik kedaulatan negara, dia akan keluar paparan berkaitan tentang kedaulatan negara. Jadi apa yang saya buat, saya pecah-pecahkan buku teks mengikut chapter supaya pelajar lebih mudah. Kita tak letak seketul macam tu, jadi pelajar sometimes dia banyak sangat, dia tak tahu nak cari. Jadi kita dah pecahkan, jadi lebih mudah untuk pelajar mengulang kaji pelajaran pada waktu itu. Konsep dia adalah konsep on the go. Di mana-mana sahaja mereka masih lagi boleh akses asalkan ada talian internet. Apakah kelebihan Hyperdoc kepada guru dan juga kepada murid? Okay, saya terangkan dulu kebaikan Hyperdoc kepada guru. Pertama sekali, memudahkan proses PDPC dan juga PDPR. Hal ini kerana konsep Hyperdoc ini adalah berpusatkan murid dan berkonsepkan didik hibur, di mana pelbagai bahan yang telah guru-guru pilih. Jadi kita telah pilih semua bahan, kita telah bersedia. Jadi memudahkan kita untuk kita akses dan juga untuk kita gunakan semasa dalam kelas. Okey. Contohnya, apabila kita sediakan latihan pengukuhan, apabila pelajar jawab, kita akan dapat feedback. Okey, contohnya apabila kita gunakan quizzes ataupun kita gunakan Google Form, jawapan adalah secara automatik. Jadi memudahkan cikgu, jadi memudahkan kita. Itu sangat penting apabila rakan-rakan guru, kita sebagai guru, kita perlu ada satu bahan yang kita rasakan memudahkan kita. Mana kata kita telah well prepared sebelum kita jumpa dengan klien kita, iaitu murid kita, kita sudah ada bahan, dan bahan-bahan ini kita pilih yang terbaik supaya memudahkan proses. Okey, secara tak langsung report daripada hasil pengukuhan, contoh kalau kita gunakan Google Form, kita gunakan quizzes, kita boleh gunakan sebagai evidence untuk PBD. Seterusnya, saya ingin berkongsikan juga kebaikan Hyperdoc kepada murid.
Yang pertama, murid tak perlu sign in atau sign up. Okey, kalau kita tak perlu sign in atau sign up, apa yang penting kita dah share link, murid tekan link, dia akan terus keluar paparan tersebut dan dia pilih mana-mana yang dia suka. Hanya perlu klik pada link yang telah diberikan oleh guru dan mereka boleh akses anytime, anywhere dan tidak perlu memuat turun apa-apa aplikasi. Itu yang paling penting. Sometimes kita bagi dia kena upload sana, upload sini, lupa password. Sekarang tak ada lagi masalah, tak ada isu lupa password. Apabila mereka klik, mereka akan terus sampai ke paparan tersebut dan mereka boleh akses anytime, anywhere. Sebab itu dia menggunakan konsep on the go. Hyperdoc juga sudah mengalami 3 evolusi yang mana saya telah upgrade inovasi saya. Padanya saya bermula dengan secara topikal, lepas tu kita mulakan secara topikal, tajuk-tajuk yang sikit. Okey, tahun berikutnya saya upgrade lagi, masukkan lagi bahan dan yang terbaru saya meletakkan semua sekali dengan hanya satu link sahaja seluruh PDPC berkaitan sepanjang tahun komplit daripada bab 1 sampai bab 10 contoh untuk sejarah tingkatan 5 komplit boleh diakses dalam satu paparan dan hanya ada satu link sahaja pada pelajar kita. Mereka hanya perlu klik dan boleh akses pada bila-bila masa. Evolusi ini telah saya hasilkan dengan bantuan daripada SISC Plus saya, Puan Badiah Mustaqim, SISC Plus dari Bertalin Utama. Mereka telah membantu dan memberi idea kepada saya bagaimana untuk upgradekan inovasi ini dan dia menjadi one stop center. Seterusnya, apakah impak Hyperdoc kepada pencapaian murid? Okey, sebagai contoh, peratus lulus GP sejarah untuk subjek sejarah di sekolah saya semakin meningkat. Boleh dilihat peratus lulus juga semakin meningkat kerana pelajar-pelajar boleh akses. Okey, kalau mereka tak datang sekolah pun mereka boleh akses, guru-guru pun dah ada bahan, yang penting kita bersedia. Okey, untuk sekarang ni generasi sekarang, guru perlu bersedia. Apabila kita bersedia, bahan yang kita berikan itu bahan yang berkualiti, jadi pelajar boleh akses, mereka boleh lihat, mereka boleh study. Kalau kita buat kelas online, kadang-kadang student tak masuk. Kadang-kadang kita buat pagi, dia tak bangun tidur. Tapi dengan adanya inovasi ini, mereka boleh akses bahan-bahan yang diberikan oleh guru pada bila-bila masa dan secara tak langsung mereka belajar mengikut tahap kendiri. Pada bila-bila masa yang mereka rasakan sesuai, malam boleh, pagi boleh. Kalau tak boleh tidur, bangun nak study sejarah boleh, tak ada masalah. So, di mana-mana saja konsepnya adalah konsep on the go. Sudah pasti ada yang tertanya-tanya, adakah inovasi ini hanya untuk murid-murid saya di SMK Perempuan Taman Petaling? Tidak. Saya telah berkongsi bersama-sama dengan guru-guru di daerah Petaling Utama, guru-guru sejarah di negeri Selangor dan juga saya telah muncul live juga untuk siaran guru-guru di seluruh Malaysia. Dan ada juga yang bertanya, adakah inovasi ini hanya untuk subjek sejarah? Tidak. Guru-guru boleh akses, boleh lihat boleh ke YouTube, iaitu di Gerbang Ilmu. Kita ada tunjukkan cara bagaimanakah untuk menghasilkan Hyperdoc ini dan cikgu-cikgu boleh buat juga untuk subjek lain. Fizik boleh, chemistry boleh, bahasa Melayu boleh, apa-apa subjek yang cikgu rasakan sesuai, yang cikgu rasa nak cuba, cikgu boleh buat. Tak ada masalah. Tapi inovasi ini memang telah saya kongsikan bersama dengan rakan-rakan guru di seluruh Malaysia. Bagaimana dia membantu anak-anak murid untuk mencapai markah cemerlang dalam subjek sejarah. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengetua saya, Puan Hajah Maimun binti Boh. Begitu juga kepada SISC Plus saya, Puan Badiah Mustaqim yang banyak membantu saya, memberi ruang dan peluang untuk saya mengembangkan idea inovasi saya. Tak lupa juga saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang banyak menyediakan platform-platform kepada guru-guru untuk berkongsi hasil inovasi. Dan yang terakhir sekali, jutaan terima kasih kepada pihak BPG yang telah menyediakan platform terbaik untuk semua guru-guru di Malaysia berkongsi inovasi mereka untuk kebaikan anak murid itu. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Nur Hashimah binti Nawawi dari SMK Perempuan Taman Petaling.
Assalamualaikum. Terima kasih.